yang dalam masuk dalam bingkai saya, yang personal coaching dengan saya, cek tesis, semuanya kadang-kadang membuat mistake yang sama. So kadang-kadang tajuk yang dalam YouTube channel je lah hasil daripada orang kata pemerhatian saya lah, pengalaman saya mengajar dan check, panel, jadi panel. Kadang-kadang memang perkara yang saya jadikan tajuk untuk YouTube channel ni adalah YouTube channel, untuk live session ni adalah datangnya daripada mistake ataupun misunderstood lah yang student kerap buat. Saya baru lepas curriculum, banyak tanya pasal yes, betul. So without knowing, ada juga student lah saya sebut pasal mistake tu kan. Ada yang salah faham sampai diorang tak tahu pun yang sebenarnya teori ni adalah benda yang wajib lah dalam kajian. So sebelum memulakan kan, sebenarnya teori adalah benda yang wajib. Kadang-kadang student dia rasa tak wajib sampai dia pun bila ditanyakan kan tak dapat jawab kan. Boleh Ika boleh klik link dekat bio lah. Ambil personal coaching. So yes, untuk pasal proposal anda boleh minta saya review tu, tekan link personal coaching ataupun join bingkai proposal lah. Setiap hari Sabtu memang saya ada anjurkan bingkai, bingkai proposal dan juga protesis. So terima kasih yang sudi share live saya keluar, yang dah follow, dan juga yang sudi tap like banyak sikit. Love tu kan. Sebelum saya masuklah lebih mendalam apa itu teori. So saya jarang bawakan orang kata konsep ke penerangan yang complicated. Saya bawa dengan lebih mudah lah cara saya, penerangan saya, dan saya harap faham lah kan. Saya tak datang dengan term yang complicated dan saya tak suka macam kita pergi deeper yang hanya menyebelahi sesetengah bidang sajalah. So akan explain mengikut kefahaman semua orang dan semua bidang dan semua level. Sama juga untuk bingkai pun sama, semua bidang boleh masuk. Asalkan dia buat tesis, dia bukan semata-mata buat research dalam lab ataupun eksperimen, wajib buat tesis dan tak kira peringkat awal degree, anda boleh join bingkai saya. Tak mahal pun, satu bingkai RM50 sahaja. Dan kalau anda belum ada tajuk, saya suggest lah untuk masukkan dulu, supaya anda ada ilmu untuk literature review yang untuk tesis dan juga proposal. So siapa yang dah ada proposal masuk bingkai protesis. So siapa yang berminat untuk bingkai lah. So siapa tahu apa maksud dia? Saya suka tanyalah student ni kan, apa yang dia faham tentang teori ataupun apa yang saya nak bawakan pada hari itulah. Pada hari inilah. Apa itu teori? Siapa yang boleh bagi saya explanation yang simple lah. Mana tahu ada di antara audience saya pada hari ni kan, dia dah buat tesis ataupun start lah buat tesis. Teori itu landasan pada kajian, kaedah, konsep, asas ilmu. Terima kasih Ika bagi saya. So yang dah follow saya, terima kasih. Anda juga bolehlah tonton semula video-video yang macam ni dekat YouTube channel saya ni. Kalau barulah follow saya pada hari ni kan, terlepas video-video sebelum ni, boleh subscribe di YouTube channel dan paling tidak boleh join Telegram channel. Supaya kalau kata jarang buat TikTok, tapi join Telegram channel, hari-hari akan dapat motivation, motivasi tercampur motivation dan motivation, and then tips-tips yang tak ada di TikTok, kan, di TikTok lain, di Telegram lain lah. Dan juga ni lah tajuk dan juga live pada hari apa, pukul berapa. Dan yes, update slot bingkai. Konsep daripada kajian terdahulu, konsep kajian. Betul tu, mana yang sebut perkataan konsep tu dah menunjukkanlah anda faham lah. Asas kan, landasan, asas kepada sebuah kajian dan pemilihan teori untuk kajian mestilah tepat. Prinsip atau penjelasan atau pemikiran spekulasi, ada banyak kan. Pendapat dan juga pemahaman yang berbeza lah, tapi tetap sama lah. Saya nampak semua tahu asas tu dah betul, landasan tu betul, konsep pun betul. Pendapat tu mungkin kena, tak adalah kata salah, mungkin perlu ditempatkan lagi. Penjelasan pun betul. Idea dadah tu macam mana? Ke telur dadah? So saya dah nampak lah. So hari ni saya tak nak
pergi macam jelas saya cakap kan, tak nak complicated sangat. So saya akan terangkan mengikut 3 angle lah apa itu teori, ataupun 3 cara you nampak lah apa itu teori. Okay, saya nak nampakkan hari ni kepada audience saya yang belajar hari ini. Okay, teori boleh dilihat secara 3 angle lah. Okay, so angle yang pertama kerana ada yang sebut tentang pasal konsep. Okay, konsep pun betul. Tapi hari ini saya terangkan yang pertama adalah teori. Okay, sebagai, kita nak tengok dia sebagai model ataupun framework. So konsep pun sama. Sebab ada yang keliru kan, model tu sama ke, framework tu sama ke, konsep pun samalah sebenarnya. Okay. Sebab saya nampak ada dadah tadi tu, saya sebutlah telur dadah kan. Dia lapar. Okay. Yang pertama kita kena tengok teori sebagai model ataupun framework. Dan ada juga yang cakap pasal konsep kan, tapi saya tak nak sentuh dulu sebab dia berada di penjelasan ataupun angle yang kedua. So kita nak try tengok ada yang pertama dululah, model ataupun framework. So sebut pasal model, siapa yang faham apa itu model? Model dengan framework ni dia membawa definition yang berbeza lah. Tapi kalau kita merujuk pada teori, dia memberikan definition yang similar lah, hampir sama. Kan? Okay? Salah. Okay, so siapa tahu apa maksud model? Terpulang lah you nak explain ataupun nak define model tu dengan cara yang macam mana, tapi saya nak tengok lah. Okay, model tu apa yang you boleh define, okay, model sebagai apa? Untuk you faham lah. Kadang-kadang kalau kita tak jumpa perkataan tu sebagai teori, dia datang dalam bentuk dia dua, model, framework, konsep, kan? Kita baca kat sini lah. Baca di sini. Guideline, framework untuk IBDB, gambaran kajian nak dibuat pun boleh ubah dalam teori model. Kan, kita tunggu lagi kalau ada yang nak berkongsi dia punya knowledge, okay, dia punya pemahaman apa itu model. Kita model, jangan explain framework, model. Terima kasih yang sudi bagi saya love kan. Seri-seri lah live saya pada malam ini. Kalau tak nak spam dengan gift, boleh spam dengan love. Okay. So model tadi kan, model adalah antara elemen dalam membina kerangka konseptual kajian, kan. Okay, pada dasarnya model secara general lah, maksud model adalah yang nampak model tu lah yang memperagakan pakaian, okay, model display bangunan, okay, model baju. So kalau pada dasarnya yang you nampak kalau model, kita jangan cerita dulu model dalam kajian. Saya tak nak define dulu model dalam kajian. Kita nak define dulu model yang biasa. Kan? Kalau kita nampak model tu, apa yang kita nampak? Model tu. Selain daripada dia cantik, dia adalah yang memperagakan pakaian, dia adalah apa? Siapa boleh bagi saya pandangan ke, anggapan ke, kalau ada nampak model yang cantik, yang catwalk tu kan, dekat atas pentas, apa kita panggil, pentas peragaan tu, apa kita panggil? Lupa pula saya. Fashion show tu kan? Apa itu model? Kita kaitkan dulu yang basic. Sebab saya tak suka bagi complicated definition supaya nanti orang sebagai pun akan rasa benda tu complicated. We are here, I'm here because kita nak buat sampai jadi kita punya tesis. So fahamkan dulu in the simplest word, nanti baru you boleh kaitkan walau apa pun bidang yang anda tengah ambil, topik apa pun yang anda nak buat, tapi anda boleh fahamlah. Kan, benchmark, standard, panduan atau rujukan, fokus ataupun tumpuan, kan lagi. Kalau kata kita nampak model tu meragakan baju, apa sebenarnya yang model tu buat? Apa yang sebenarnya dia nak tunjukkan? Kenapa dia bersusah payah kan? Dia nak memodelkan, nak memperagakan baju tu, nak jalan dekat atas pentas kan? Catwalk kan, baju tu. Tu kalau model baju lah kan. Kalau model gaya rekaan kan. Okay. Untuk dikenali, takkan nak buat teori tu untuk dikenali kan. Dia punya design kan, ideal concept. Saya dah nampak dah, walaupun saya gunakan contoh mudah. Apa yang you nampak daripada seorang model menggayakan baju tu, saya nampak dah you memerah you punya
screen kan, adalah jawapan-jawapan yang menarik lah, yang hampir kalau anda betul-betul faham pada malam ini, anda akan nampak apa itu teori. Menunjukkan rekaan, konsep, reka bentuk. Betul lah tu. Okey. Yang sebenar-benarnya teori sebagai model ialah teori adalah sebagai apa? Reka bentuk. Siapa boleh jadikan satu statement. Secara tadi teori, model tu apa? So bila kita nak cerita pasal teori, dia akan menunjukkan rekaan dan konsep. Yes, reka bentuk kajian. Okay, so sebenarnya bila kita buat tesis, kita mesti tunjuklah macam mana model tu memperagakan pakaian dia. Macam tu jugalah. Kalau you defend depan panel, you have to show to them that this is actually my model of my kajian lah. Itu sebenarnya. It's simple word. You tak payah susah-susah sampai you nak define kan as according to siapa. Sebenarnya tesis, yes, has to be like that. Tapi in order untuk you start buat tesis, you have to understand first very basic idea ke konsep ke apa sebenarnya yang you nak buat untuk kajian you lah. Kan? Kalau in the simplest word ataupun sentence pun, you tak boleh nak menunjukkan, menonjolkan, mempergayakan you punya reka bentuk kajian. Macam mana you explain dekat panel ataupun kalau tak supervisor dulu. Kan? What is the theory? Tergangang-gangang tu ada kawan saya pernah sampai nangis. Dia tanya apa itu teori kajian. So jangan you just think about, bila saya kata simple, rupanya dia adalah reka bentuk. We have to tonjolkan reka bentuk kajian kita. Kita perlu memperagakan kita punya reka bentuk kajian kita. Tapi sebenarnya without really understand lah apa yang kita nak buat untuk kajian kita pun, kita susah nak explain. So paling tidak pun fahamkan dulu in a very simple lah wordnya kan. Yes, dia adalah reka bentuk kajian lah, model. You show lah something. Ibarat you macam display pakaian tu kan, so sebenarnya you mendisplaykan lah. Okay. You punya reka bentuk kajian tu. Okay. Ambil beg. Tersebut RM3. So itulah teori. You have to show. Kan? Tu bukanlah panel. Kadang-kadang student ni dia punya mistake dia pun, dia aim tu untuk tunjuk kat panel je, untuk tunjukkan supervisor je. Tapi sebenarnya orang yang baca tesis tu boleh jadi siapa-siapa saja. So the way you nak explain dan display tu pun, you kena aim macam mana model tu lah tadi. Dia tak boleh lah orang kata naik atas pentas, just macam nasib bagi such a movie. Okay. Just tunjuk atas movie je lah. Sebab tu kan model sungguh kan. Okay, orang nampak lah. Kena bayar dekat student dia. Hak yang prison dah bayar dah. Prison ni Linda Kelantan tu buat. Bentuk tu difaham kan. Kadang-kadang ada orang buat dia own punya perspektif untuk fahamkan apa yang didesign oleh fashion designer tu kan. Macam mana you nak biar sesiapa pun yang baca tesis faham apa sebenarnya you nak design melalui kajian you. Cuma you jangan samakan dengan reka bentuk kajian ni dengan apa yang you, maksudnya you nak kutip bila kan, bulan berapa nak kutip, siapa yang awak nak ni, semata-mata begitu, tidak lah. Okay, dia sebenarnya lebih daripada itu. Tapi kena faham ada tadi orang Solino. maksudnya apa. Okay, so dia boleh jadi adalah display reka bentuk. Kadang-kadang model ni juga adalah kita display barang kan, macam baju kan, barang lah, kan, produk lah. Kena sedia apa tu pengesahan ke apa? Display kepada kita punya design kan. So you boleh understand lah kalau kata buat tesis tu. Kadang-kadang tesis tu pun kita memandang dia sebagai satu produk, tapi dia adalah academic product lah. So end of the product ni, kan tesis kita tu, kita nak dia macam mana. Sebab tu bila kita dah faham teori, kita akan juga dapatlah apa yang kita expect. Bila dah pecah kita punya contribution kepada student. Simplest question. Simple lah kan. Ada saya lah, walaupun saya akan tanya lah what is the contribution of your study. Ada sebenarnya fix answer pun yang nak jawab. Tapi kalau you faham, you faham tentang teori tu, you jawab lah. Okay. So kalau tidak pun you boleh explain lah. Di hujungnya saya akan dapat hasilkan teorinya kan. So di hujungnya akan jadi macam ni. Cumanya you baru nak design lah. Dia belum lagi keluar sebagai, kalau kata kita anggap kalau model tadi kan, dia baru macam pada dasarnya kita sketch lah, baru sketch dulu kan, belum jadi baju yang betul-betul dipakai. Once nanti kita siapkan tesis kita, tapi kita dah ada bayangan lah pada awal-awal yang sebenarnya baju ni dia jadi macam ni. Saya bagi andaian begitulah, anggapan begitu
imaginationnya begitu. You masih lagi seorang fashion designer kan, ya, sedang melakar lah bentuk kajian. You bayangkan diri fashion designer, you tengah melakar. Itu teori. You tengah lakar ni, macam mana I nak design I punya kajian. Di hujungnya nanti tesis tu baru jadi you punya fashion baju yang nanti akan diperagukan lah. Macam itu. Walaupun dia punya orang kata contohnya adalah benda yang saya tak define secara buku sangat kan, secara artikel sangat, tapi I intend lah kan, saya punya intention adalah untuk biar semua orang lah pada hari ni tak adalah bias kan pada mana-mana bidang saya bagi contoh kan, walaupun saya sebut pasal fashion, tak orang kata saya kita pasal fashion kan, tapi saya cuba biar awak faham lah. It's as simple as that. Okay. So kita display. Display dalam keadaan terpulang lah kan. Sebab tu you akan nampak. Siapa yang tahu kenapa kita cerita pasal framework ni? Kan? Kenapa kita cerita pasal framework ni? Bentuk teori. Siapa pernah tengok bentuk teori tu? Teori punya bentuk. Atau sebenarnya tak pernah tengok. Kan? So hari ni kita nak kaitkan lah. Saya nak kaitkan lah antara tadi saya katakan. You sebagai fashion designer sedang melakar you punya teori kan. Yes. Okay. Theoretical framework. Sebab tu kita tengok teori sebagai model dan bila teori itu sebagai framework, dia jadilah theoretical framework. Tapi kalau you masih lagi, tentu saya tak suka kalau student dia faham benda tu secara, tak salah untuk you fahamkan secara yang bahasa dia tinggi-tinggi tu kan. Cuba ubahlah pemahaman tu based on your understanding and a simple punya sentence untuk jadikan you lebih faham dengan cara lebih mudah. Sebab tu saya bagi pun imagination kan dalam bentuk yang simple. You adalah seorang fashion designer sekarang ni tengah lakar, ataupun mungkin seorang pelukis sekarang ni tengah lakar, baru lakar je kan, belum siap lagi lah you punya research. Tapi di hujungnya nanti you dah boleh dah, walaupun belum siap, you dah boleh nampak di hujungnya nanti produk you tu macam mana bentuknya. So tesis you tu seolah-olah produk lah, seolah-olah you punya fashion tu lah di hujungnya. Sebab tu kalau student tak faham apa yang dia nak buat, automatik juga kita akan tanya teori. So dia akan relate tau, yang mana you memang belum faham lagi teori. Paling tidak pun, what is the contribution of your study? Itu sebenarnya dia tanya, hujungnya nanti awak dapat apa? Daripada student tak boleh nampak. Sebab awal-awal ni dia seolah tak melakar pun dia punya fashion dia tu, dia punya sketch of the theory dia tu. Dia tak melakar. Kita pun tak minta you lakar sendiri. You have to look into literature review lah sebenarnya. So, fokus yang masih lemah lah teori ni apa benda kan. Yang hari ni saya share secara basic. So kalau you nak teknik yang lebih kata memudahkan dan memahamkan lagi, okay, menjurus terus, tu masuk bingkai saya lah. So dalam bingkai protesis dan juga bingkai proposal, kedua-duanya ada teori. So you tengah buat tesis, okay, masuk protesis. You tengah nak siapkan proposal, you masuk proposal lah. Atau you belum ada tajuk, yang tu masuk dua-dua. Terpaksa lah sebab dia saling mengimbangi. Saya tak paksa nak masuk dua-dua lah, sebulan lah you nak masuk mana-mana dulu. Okay, tapi yang dah ada proposal protesis, yang belum proposal sajalah. Okay. So, you dah kena bayangkan. Sebab tu bila you dah boleh melakar, seolah-olah you dah boleh bayangkan di hujungnya akan dapat apa. Tapi kebanyakan student tanya, walaupun soalan tu, what is your contribution, kan? What do you expect from your study? Yang ni soalan-soalan panel tanya, tapi kita boleh jawab sebenarnya dengan pelbagai cara. Asalkan faham. So, kalau you dah faham teori tu sebenarnya macam tu. You have to pandang depan dan nampak dah apa yang aku akan dapat. Sebab ada juga student bila tanya, apa signifikan kan of the study pun dia dah takut dah nak jawab, dia tergabra. Sebenarnya sama contribution, expectation, what you expect, what is contribution, semua sama. Tapi yang kena ada ni dulu teori. Dah boleh nampak kan, teori tu macam tu lah. Ada banyak sebenarnya, ada banyak nama teori. Bagi saya contoh, apa dia nama teori yang you dah belajar daripada sekolah rendah? Sebenarnya sekolah rendah kita dah dikenalkan dengan konsep dalam tesis, tapi student tak tahu kenapa dia lupa. Saya masih ingat lagi benda-benda yang kita belajar masa sekolah rendah. Tak tahu kalau silibus kita berbeza sebab saya dan awak mungkin umurnya jauh ke kan, tapi kita dah belajar sebenarnya kan. Okay, ketika kita ada 4, 5, 6 sains yang kita masuk makmal sains masa sekolah rendah tu kan, kita dah belajar kadang-kadang apa itu teori. Paling tidak apa teori yang kita dah biasa sebenarnya, kita dah diajarkan kan, dan kita pun dah biasa dengar teori konspirasi. Tak nak lah. Okay, yang lain. Orang dah latih tu buat laki dia buat lah. Dan ada pun nama dia ada kenal sebab laki dia ajak budak tu buat mah. Siapa tahu? Setuju. Sajalah you hamil berdua. Yes, teori graviti lah. Teori Newton tu paling utama, Isaac Newton tu kan. Teori graviti. Yang mana kita gunakan teori dia tu
di bumi ni kan, daripada atas ke bawah kita gerakkan, mana-mana objek akan jatuh ke bawah. Nah, bila kita berada di bulan, dia tak ada graviti dan teori tu jadi berubah lah. Tak ada graviti dekat bulan, so benda terapung. So itu adalah contoh penggunaan teori. So you kena faham lah macam mana you nak gunakan mana-mana teori yang pernah you baca tu masuk ke dalam kajian. Tapi kena faham lah dia adalah apple. Kadang-kadang kita buat eksperimen tu kan, kita nampak kita kaitkan dengan apple lah. Sebab asalnya pun Newton tu kan, Isaac Newton tu duduk bawah pokok apple. Kepala dia kena apple. So sejak tu dia dapat satu teori lah. Okay. So tak tahu lah kalau you rasa you dah dapat ilham, you kena duduk bawah apa-apa. Kita ada pokok apple kat sini kan, pokok durian ke. Jatuh tu di atas kepala kan, baru dapat teori. Okay kan. Okay, so yang ni dulu teori sebagai research. Tak kisah sebenarnya kalau you nak nampak sebagai model ke framework, dia sebenarnya sama. Jangan risaulah kalau nama dia model ke framework ke kan, ada lagi banyak perkataan-perkataan. Yes, teorem Pythagoras, betul. Pandai lah tu. Mesti suka matematik kan. Yes, okay. Teorem Pythagoras pun sama. So, sebenarnya mereka-mereka ni adalah pengkaji lah. Kan, cuma kita tak adalah kata dia pengkaji, mungkin kita tak nampak artikel dia, kita tak nampak dia punya penulisan macam mana yang sekarang ni. Apa-apa kita nak baca, kita tengok artikel journal. Tapi mereka ni adalah pelopor lah. Pelopor kepada tadi katakan asas idea, asas ilmiah lah. Tanpa barang ni sedap lah. Jangan tak boleh. Gaya sedap. Sedap. Agak nak kangen dia. Dia tak rasa lagi satu kan. Bayar. Dia Supreme. Lagi. teori cuma kita tak perasan kan, cuma dia tak dizahirkan macam mana kita belajar kat you. Kan, nampak ada teori je tergeti, saya tak tahulah kan. Tapi kalau you belajar, mungkin setiap bidang ada teori dia masing-masing. Dan jarang tak ada teori untuk kajian. Sebab tanpa teori pun saya sendiri lah, lecturer pun kita orang tak boleh buat syllabus. Okay, so yes, you have to know about teori sebenarnya sebelum start buat tesis. Okay, so itu adalah contoh-contoh teori yang kita boleh gambarkan. Okay, so selain dia kita nampak dia sebagai display itulah, ataupun kita memperagakan rekod kajian kita. Okay, dia juga boleh kita katakan sebagai model ni, dia sebagai grafik. Kerana dia boleh nampak sebagai framework tadi tu, okay, ada juga yang berpendapat untuk kita lihat lah yang mana teori sebagai satu graphic presentation. Sebab tu saya tanya tadi, teori, siapa pernah nampak teori? Bentuknya macam mana kan? Mungkin kalau kita kaitkan dengan zaman sekolah tu, dia tak adalah tunjukkan teori tu bentuknya macam mana kan. Kadang-kadang kita hanya didedahkan kepada konsep untuk susun eksperimen tu. Saya surrender buat PJ. Saya sendiri masa sekolah saya pure science. Mungkin sebab tu juga saya suka tu buat research kan, ada jiwa pure science masa sekolah dengan tempat dia tadi tu lah. So dia adalah graphic presentation terhadap of a key konsep. So siapa tadi yang kata konsep? Okay, so jangan risaulah perkataan konsep, model, framework, itu merujuk kepada teori. So jangan anggap bila teori je you kena cari dalam artikel review ni tulis teori dia apa kebanyakan juga student mistake dia yang mana dia anggap dalam artikel jurnal tu mesti nak ada orang ke pengkaji lepas tulis perkataan tu teori, RI ataupun THEORY kan, sebiji betul dekat artikel dia salah lah. Terpulang kepada pengkaji tu, penulis tu nak letak teori tu dekat mana. So kalau anda masalah nak cari teori tu, saya akan ajar dalam bengkel lah. Okay, bengkel protesis dan juga bengkel kedua-duanya mengikut situation. You nak buat tesis, ada proposal for tesis dalam proposal, hanya proposal untuk student yang nak sebagai proposal saja. Tapi dua-dua bengkel saya akan ajar teori nak teori lah. Tapi hari ni kita nak kaitkan lah kan. Kata habis master ni aku jadi fikir tu kan, sebab dia punya yang sama. So jangan expect lah besok teori tu akan ditulis teori agent sedap. Kali dia pun perkataan-perkataan yang saya sebut ni lah, model, framework, konsep. Okay, so sambil-sambil mendengar saya explain, boleh bantu saya share keluar ataupun tap screen dengan love yang banyak-banyak lah. Baru rasa semangat sikit kan dapat bersisi live session hari ni. Ataupun boleh tidak lebih ramai student yang akan join. Mana tahu ada yang tengah tonton TikTok ni, dia memang tengah berpundah gulana kan, nak siapkan dia punya tesis sebab tak tahu apa tu
teori, tapi bila awak bantu saya share keluar, send like, lalu kat FYP mereka tunggu dapat juga lah pahala kan, bantu orang yang tengah bermasalah dengan teori. Okay, so yes, we talking about key concept. Kadang-kadang dia adalah satu assumption. So ada yang tadi kata assumption kan, ataupun tak ingatlah ya you all lagi. Okay, so sebenarnya bila you dah boleh nampak yang teori tu sebagai satu model kajian you pun dah boleh assume automatic apa yang I akan nampak, apa yang I akan nampak, macam mana bentuknya di hujungnya kejadiannya kajian I. Macam dan habis makan kat tu yang student bila dia tak faham apa yang dia nak buat, sebab dia saja-saja buat. Ada yang buat tesis saja-saja buat. Sebab mungkin benda tu sebab requirement kan, dah enroll sebagai student degree, master, PhD, dan dia mesti kena buat tesis. So kadang-kadang dia tak memahami dulu apa sebenarnya yang nak dikaji. Walaupun dia faham tapi tanpa mengetahui asas apa sebenarnya ilmu yang dia nak kaji tu, pun dia tak boleh nak explain lah bila kita tanya kenapa kaji dan hujungnya nak dapat apa. Kebanyakan student lagi-lagi kalau di peringkat proposal, mereka hanya propose tajuk tu sahaja. Gambaran apa tajuk tu di hujungnya dia tak nampak. Okay, dia tak nampak. So you kena tahulah kan di hujungnya nak dapat apa. So sebab tu saya bagi dia gambaran sebagai model, framework, konsep, sebab di hujungnya you akan ada satu assumption terhadap finding you lah. Kan ada student finding ni dia kutip data baru dia nampak kan. Apa yang dia akan dapat, apa yang dia akan analisis. Sebenarnya tidak. Seawal you propose tajuk, tapi lagi ada TS dengan ada slow dia. Nampak satu assumption lah. Yang ini akan dapat dia kata dekat responden. Ada student tak. Kan, dia dah distribute questionnaire. Lagi-lagi bila dah melepasi yang pada study tu, dah real kutip data tu, baru perasan, salah analisis kan. Ada. Okay, ada di YouTube channel kan. Okay, so di YouTube channel saya kan. Okay, so paling tidak kalau kata bermasalah untuk propose pun, saya bagi simple tip. Sebelum propose tajuk tu, you dah boleh nampak semua cerita. Sebab you dah tahu apa teori lah. Tanpa nampak dulu kan apa di hujungnya yang bakal awak dapat, bentuknya macam mana, apa yang paling tidak kita punya findings ke, kita punya outcome ke kan di hujung tu. Maksudnya kita belum tahu teori lah. Okay, belum tahu teori. So itu indikator tanda-tanda awak belum tahu teori lah. You belum boleh simplify ni assumption ni, kita simplify kan dia. Kita boleh ringkaskan. Kan? So tadi kita dah anggap kita macam fashion designer tu kan. Okay. So kita dah boleh nampak kan. Pada hujung kita dah explain kan dengan kita punya sesiapa sajalah kan yang nak dengar kita punya presentation tu, yang nak baca kita punya tesis tu, paling tidak pun kita dah boleh tahu. Inilah di awal kajian saya, ini saya akan dapat di hujungnya. Kerana teori tu tanpa teori dia macam tak ada siapa tadi kan, tak ada guideline. Betul. Okay. So teori adalah benda yang meng-guide kita, mengarahkan kita. Sebab bila kita ada sketch tadi, kita bayangkan kan kita ada sketch, sebab dia adalah graphic presentation. Okay. So bila dia ada graphic ataupun sketchnya, automatically kita tahu hujungnya akan dapat something. Kan? Bukannya bila kita tanya what do you expect from your study? Nanti saya akan dapat dengan responden, saya tanya macam ni, itu hanyalah proses. Kerana ada student dia keliru. Teori, kerangka teori ataupun dia keliru dengan kaedah yang disiapkan tesis. Salah lah. Apa yang you expect bukanlah apa yang responden, apa cara you nak siapkan, you kena jumpa siapa dan siapa, tidak. Okay? Tapi apa yang you expect sebagai jawapan kepada batu. Ada doktor baru kan minum air. Ya, basuh tak benda-benda agak dah sedih. Macam mana cara dapat tahu? Kadang-kadang bila nak masak banyak tu muka nak jerawat dah panas. Okay, assumption. Tu nak jerawat panas. Bila kita cerita pasal teori tu adalah direction, dia akan beri kita satu boundary ataupun limit kepada kajian kita juga. Okay, sebab bila kita dah tahu, okay, yang kita kena identify boundary limit that it will be, must be identified. Okay. So bila kita dah boleh dapat satu macam bentuk sketch tadi kan, kita dah boleh nampak apa dia punya bayangan, assumption kepada kajian kita.
ada, di hujungnya juga kita boleh tahu apa limit. Sebab tu dalam kajian, dalam tesis ada perkataan kan, limitation of study tu. Kan, tapi bukannya semua benda yang tak boleh dibuat awak letak lah. Ada student dia boleh letak kajian ini. Kajian ini tak boleh dibuat kalau tak ada responden, kalau tak ada data kan. Tak boleh lah, tu maksudnya memang terus tak boleh buat lah. You jangan ingat limitation tu you senaraikan semua benda yang menggagalkan kajian you. Bukanlah. Ada student yang dia macam tu. So, limitation of the study bukan faktor ataupun perkara yang menggagalkan you daripada terus tak buat kajian. Ada student pergi senaraikan semua benda kan yang dia tak boleh nak buat untuk kajian dia. Dia adakan alasan-alasan. Kan? Alasannya nanti saya tak boleh nak bergerak. Alasannya nanti saya tak dapat jumpa responden. Alasannya nanti itu ini. Banyak sangat alasan. Bila banyak sangat alasan, banyak sangat limitation pun tak bagus untuk kajian dan kemungkinan itu tanda-tanda tajuk itu tidak boleh diteruskan lah. Kan? Okay? So, boundary ataupun limit. Maksudnya bila ada teori pun automatik you dah boleh nampak lah kat mana kita punya limit, kat mana kita punya sempadan kajian tu lah. Apa yang kita boleh cover, apa yang kita tak boleh cover. Itu model dan juga framework lah. So you can see from the comment ni kan tadi sebab dia kata graphic presentation. Lepas tu saya tanya siapa pernah tengok teori? Ataupun pernah baca tesis, saya nampak lah teori tu bentuknya macam mana. So automatic juga you boleh kaitkan kenapa dia disebut sebagai graphic presentation. Kerana teori boleh jadi dalam bentuk grafik lah. Kan dalam bentuk framework. Siapa tahu bentuk framework tu. Kan? So sebab tu model tu framework tu pulang lah. Model tu nak bentuk dia macam mana kan. Nak bersimpang siur, nak macam mana bentuk gaya je kan. Nak kembang, nak kuncup. Terpulang tu model. Dan framework pun you boleh bayang. Paling tidak pun dia macam bercabang-cabang kan. Sebab tu dia graphic presentation. So automatic juga dalam cabang-cabang tu takkan semua benda orang nak pergi. So kalau semua benda macam mana, itulah teori. Kan. Okay. So you akan tahu juga limit kajian you. Bukannya limit macam tadi, you bagi alasan untuk siapkan tidak. Bila you nampak banyak sangat halangan dan alasan untuk siapkan kajian tu, itu bukan tajuk yang cantik lah. Ada student yang propose tajuk memang dah best, dah memang better pada bomb, ambitious. Bila letak dekat limitation of study tu banyak sangat kan, data tak ada, responden nanti mungkin susah nak dapat. Nanti kalau kata responden tak bagi kerja sama, dia tak boleh buat. Itu salah, itu kan limitation, itu adalah halangan lain. So jangan tertukar. So teori akan melimitkan arah kajian kita. Kita nak ke mana? Nak ke sini sahaja? Tak ke situ sahaja? Nak campur, nak buang, ada macam gitu. Okey? Nak cover semua, nak cover sikit-sikit, itu teori. Okey? So kalau masih belum faham apa yang saya explain, nak lebih mudah lagi teknik dia adalah bengkel kedua-dua lah, sama ada protesis ataupun proposal, saya akan cover apa itu teori dan macam mana nak cari. Kalau tak ada dekat artikel jurnal. Itu dalam protesis yang saya cover untuk ajar cari bahan rujukan. Tak semua teori ada dalam artikel jurnal. So boleh dekat bio lah untuk mendaftar. Okay? So yang seterusnya adalah bila kita dah tahu limit, automatik juga dengan teori kita boleh tahulah how. Apa nama? Apply. Bila kata tadi tak ada siapa yang cakap kan, teori adalah knowledge, kita akan tahulah macam mana kita nak apply knowledge tu. Okay? Dalam model tu, kan? Okay, how to apply the model and understand. Jangan pula setakat mengadakan sahaja teori tu, sebab saya cakap teori tu wajib nak kena ada dalam setiap kajian. You pun adakan. Entah mana-mana teori kan. Kajian you lain. Dia pergi letak teori Isaac Newton dalam kajian you. Padahal you bukan kaji gravity. You faham kan? Teori tu stand untuk apa? Cover masalah apa? Sama juga bila you tadi kan buat model untuk baju kan, kita jarang nak design baju semata-mata nak design. Kalau ditanya fashion designer pun dia jarang nak design baju tanpa sebab lah. Kan? Dia akan paling tidak membawa tema-tema tertentu. So sama juga dengan kajian kita. Kita jarang nak buat kajian sebenarnya tanpa sebab, isu dan juga tema-tema tertentu lah. Kan? Tapi ada student memang kan buat kajian dia pun tak tahu sebabnya apa. Kita tanya problem statement pun tak boleh jawab, kita tanya kepentingan pun tak boleh jawab, kita tanya signifikan sebagainya dalam tesis tu pun semua susah nak jawab. Meaning dia. Kan walaupun ada teori you tak understand it.
you tak understand pun penggunaan teori tu, tak boleh juga. You kaji benda lain, isunya lain, problem statementnya lain, RO-nya lain, RQ-nya lain. Tiba-tiba you letak, contoh kan tak ada kena-mengena dengan Adik yang Isaac Newton letak Isaac Newton punya teori. Kajian ini ada menggunakan teori graviti, sedangkan you bukan mengkaji graviti. So meaning you tak understand lah. So dia bukan semudah nak buat kajian mesti adakan teori. Kena tahu jugalah dia punya relationshipnya, dia punya kaitan dia kan dengan dia punya kajian. Okay. So sebenarnya okay, nama model ke framework ke sama, konsep pun sama, cumanya konsep adalah idea lah. Okay. So konsep adalah idea. Okay. So kalau you terkeliru, perkataan-perkataan ini memberi maksud sama dengan teori lah. Okay. Konsep pun sama, tapi dia lebih kepada idea. So tanpa teori seolah-olah kajian you tak ada idea. Dan jangan suka-suka menggunakan idea sendiri untuk buat tesis. Sebab tu saya ajar dalam bengkel macam mana lagi untuk you lebih memudahkan diri you lah. Kalau tak jumpa artikel nak cari teori ni dekat mana kan. Dia ada tempat dia khusus lah juga. So kalau nak belajar lebih dalam kita dah okay. Tapi paling tidak dah fahamkan dulu lah. Secara kasar, secara random, secara rawak kan. Walaupun you bidang apa pun you boleh faham lah. Sebab tu tanpa teori kajian tu tak bermakna. Sebab you tak ada idea, you tak ada limits, okay, you pun sendiri tak understand, you pun tak boleh nak assume. Di hujungnya ada, saya tak nampak siapa nama ni, Jenny, okay. So di hujungnya apa yang you akan dapat? Bahayalah. Kebanyakannya walaupun saya cakap ni mesti you faham ketika ini kan, tapi bila in reality dan praktisnya untuk buat tesis tu, you buat lagi mistake yang sama. Sebab you think you understand, tapi sebenarnya bila kita nak make it real into tesis tu, kan? tu ya. Betul Kak Siti Hassan kata kalau buat 200 ramai orang berebut. So teori lepas Ni 120 apa tu meningkat logiki. So you gunakan teori Isaac Newton tu tak salah, tapi relationnya dengan kajian you kena okay. So kita bergerak focus of the model lah. Apa tu pengatur 300 lebih. So jangan terkeliru Tapi Jadi bila je lah model ke framework ke pengatur kami yang asri tu lah yang tolong nak kata kan. Sebagai model kan. Buat. So jangan pening sangat lah. Tapi pengatur Pening kata bila you sendiri pun tak faham lah. buat hasil tanah. So selain tadi dia sebagai display tu, okay. Teori sebagai model juga kita boleh nampak dia sebagai dan dia sebagai solution apa semua kan. So sekarang adalah purpose of model. Okay, purpose-nya adalah okay. Yang pertama kita nampak dia sebagai provide understanding. So selain tadi dia mendisplay, dia memberi assumption, dia adalah membawa juga kepada limitation, okay, borderline-nya kita punya kajian, macam mana kita nak apply, okay. So model juga adalah memberikan kita kefahaman lah. So automatic bila kita tahu kan macam mana nak apply teori itu sebagai model kajian kita, kita akan dapat provide understanding. So understanding apa? Terhadap fenomena lah. Of a particular phenomena. Sebab kajian kadang-kadang dia mengkaji fenomena lah. Kan? Biasa kalau social science tak lari lah daripada fenomena. Tapi walaupun you budak science yang pure tu pun kan. Tadi kita cerita pasal teori Isaac Newton tu kan. So fenomenanya adalah pergerakan tadilah daripada atas ke bawah tu, fenomena graviti tu sendirilah. Yang sampai kita boleh keluar dengan Isaac Newton tu boleh keluar dengan teori graviti. So keadaan, situasi, fenomena itulah benda-benda yang membawa kita kepada kajian, kan. Tapi tanpa teori kita pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu, kan. So you have to know dululah situasi apa, kenapa situasi tu begitu kan. Kenapa situasi itu begitulah, itu isu masalah. So you masih tak jelas macam mana nak cari problem, isu, gap yang tu dalam bengkel problem. Okay, boleh klik kan. Okay. So pendidikan kanak-kanak. So yang seterusnya adalah yang mana
Okay, bila you dah boleh faham sesuatu kejadian, situasi, fenomena tu berlaku dan sebabnya dan apakah teori yang kita perlukan dalam situasi tersebut. Seperti saya kata tadi, you nak kaitkan dengan teori, you nak adakan teori sebab dia wajib kan. Kita nak bagi mudah student ni faham benda tu kena adakan. Kita kena cakap wajib. Kalau cakap wajib dengan benda tu optional. So ada student yang ingat dia tak jumpa mana-mana perkataan teori dalam artikel jurnal. Dia kata ada teori lah saya rasa kan kajian saya ni doktor. Sebab baca artikel jurnal tak pernah pula penulis teori kajian dia ke, perkataan teori ke, salah lah. Sebab tu saya kalau mengajar benda yang kena adakan saya cakap wajib. Sebab kalau tak cakap wajib, dia nanti bila dia nak recap balik kan kata-kata saya ni dia tak jumpa perkataan wajib ke, mesti ke, dia tak buat lah. Saya membawa satu approach. Mana yang penting kita kena cakap penting ya student ni kan. Mana yang wajib kena cakap wajib. Mana yang kita ada mesti kena letak mesti. Kalau tidak dia tak. So teori mesti, teori wajib. Apa tu? Sadap. Saudara tu. Kan gapnya, problem statementnya. Baru dia jumpa teori tu lah. Sebab tu kalau student dia buat kajian, tak ada problem. Ada masalah. Awak tu. Bisa nak cari teori. Walaupun ada masalah depan mata, ada teori yang sesuai untuk selesaikan masalah. Jadi selesaikan, yes. Not all of the issue kita boleh jadikan tajuk. Dan tak semua tajuk boleh ada isu. Itu adalah benda yang you kena fahamkan. Kalau you nak fahamkan, akan explain lebih dalam bengkel lah. Sebab saya akan bagi teknik yang betul lah. Untuk bezakan yang mana satu lah. Okay, perlu kita ketengahkan lah kan. Teori depan mata tak salah, tapi banyak student buat kesilapan yang mana teori depan mata tu terus ambil buat tajuk tesis dan betul tak boleh diteruskan proposalnya kerana dia tak ada teori. Kan ni yang banyak happen pada student part time lah. Okay, mereka nampak semua kan keadaan depan mata dalam company. Ini isu di best ni. Full time pun ada problem juga kalau kata dia nampak isu tu dalam khabar ke, dalam Facebook ke, TikTok ke kan, atau terus jadikan isu. Tak boleh lah kalau tak ada teori. Okay, so nak belajar lebih lagi teknik yang betul. Sebab kadang-kadang kita ni dah faham tapi teknik tak kena. Tu maksud dalam bengkel proposal protesis tak ada tentang gap dan isu. Okay, nak cari gap pun saya ajar. Tu bengkel proposal. Okay, so you kena faham dulu. So automatic bila kita dah faham teori tu dan kaitannya dengan isu, barulah kita boleh faham kenapa fenomena ni berlaku, kenapa masalah ni berlaku dan apa kaitannya buat sampai kita nak kaji. Sebab tu baru kita boleh nampak kenapa, why you do this research. Simple je kan soalan tu panel tanya tapi you gagap-gagap nak jawab. Kan you susah nak explain. Dah lah tak tulis. Dalam tesis pun tak tahu benda tu kena tulis. Sebab tu dalam bengkel pro tesis saya ajar student apa yang nak ditulis. Supaya bila baca automatik cari benda yang kita kena tulis. Kebanyakan juga pengalaman saya mengajar. Mengajar ke panel project tesis tu kan. Kalau kecil klik ni dekat bio. Nanti saya bagilah. So ada situation kalau you memerlukan coaching tu proposal. Lain lah cerita harga dia kan. Okay. So ikut situation. Okay. Dah berapa jam lah. Okay. So kebanyakan student problemnya adalah baca banyak tapi tak tulis. So itu tesis. Selain daripada belajar tulis, belajar cari bahan, belajar kuatkan, kukuhkan dia punya problem statement tu. Kebanyakan student juga tulis dan banyak dah lah salah. Letaknya dekat chapter kan. Problem statement dia ada tempat dia sendiri. Pergi letak dekat chapter tu. So as for me yang dah berpengalaman jadi panel, you letaklah kat mana pun you punya problem statement, you punya isu tu, dia tetap salah lah. Pada pandangan panel, dia tak ada isu. Kan? So you have to know which chapter for which bahannya. Okay? Jenis-jenis bahannya, macam mana nak classify, macam mana susun terus rujukan mengikut chapter. Itu semua pro tesis. Okay? Yang selebihnya proposal. Cuma untuk yang gap problem statement, isu, nak fahamkan fenomena, teori, itu dalam proposal. Klik link kat bawah. Okay? So bila you dah faham fenomena apa yang berlaku dan kaitan dengan teori tu kita nak apply untuk selesaikan masalah tu kan, isu tu, fenomena tu. So baru you boleh represent reality. Bukan datang dengan reality dulu kan. Yang student tadi kalau kata dia kerja, I nak buat tesis master lah kan, nampak depan mata ni kan, bila kerja banyak pula reality masalah kan. Depan mata terus nak kaji. Oh tidak, you kena check dulu dengan teori kan. Check dulu tak teori yang boleh represent realitinya yang jadi macam tu. Kan. So yes, bila dah faham teori, dah faham masalah tu dengan kaitannya dengan teori, barulah boleh represent reality. Kan. Contohnya takkan boleh buat problem statement yang kuat.
Kita pun tak tahu realiti sebenarnya patutnya dia berlaku macam mana. Okay? Dan paling tidak pun bila kita sebut teori sebagai model, dia wujudnya. Okay? Dia adalah exactly a copy of thing. Sebab tu tadi kan, bila you minta model tu memperagakan pakaian tu, sebenarnya apa yang didesain oleh fashion designer tu, jadi nanti dia akan jual lah baju yang sama kan. So kalau you ada teori yang bagus, paling tidak pun you boleh assume you punya kajian seakan sama lah dengan yang you jadikan idea tu. Ada macam tu sebenarnya. Tapi student dia tak faham. Teori tu tak tahu macam mana cara you faham. You faham. Teori tu adalah asas knowledge. Teori tu adalah asas kajian. Teori tu adalah idea. Tapi tanpa tahu yang atas-atas ni, you nak copy pun tak boleh lah. Okay? So kena faham dulu. Provide understanding tu, faham dulu apa yang nak dibuat, faham dulu situasi tu, fenomena tu, faham dulu reality tu. Bukan terus nampak realitinya I minat K-pop, buat kajian K-pop. Realitinya I minat nak pergi Korea, I buat kajian Korea. Without knowing, ada ke teori untuk sampai kita pergi Korea, sampai kita nak kaji BTS, sampai kita nak kaji game contohnya kan. So saya sebut ni semua hasil daripada student yang pernah datang kat saya bersama coaching lah. Yang mana tak kukuh lagi dari sisi teori kan. Ada yang kata nak kaji halal. Halal tu sebenarnya adalah teori yang semua orang Islam ni tahu teori halal tu kan. Tapi bila nak buat kajian, belum tentu kita yang Islam ni pun kita boleh faham halal punya teori macam mana. So don't simply say I orang Islam, kalau I buat kajian halal tu kacang je lah. Tapi belum tentu saya ada student yang datang kat saya nak buat kajian halal 3 tahun tak propose pun lagi sebab tak faham teori. Okay? Disalah artikan dengan kerangka teori tu adalah yang telah bila nak kutip data, saya nak interview siapa, saya nak kutip dekat mana. Bukan. Dia bukan semata-mata itu. Okay? So you kena fahamkan lah asasnya. Kalau kata halal tu asasnya daripada mana, paling tak begitu lah. Okay. So model adalah sebahagian daripada teori. Okay. So dia jadi macam ni lah. Okay, so teori kan. So dalam teori boleh jadi ada model kan, boleh jadi ada framework, boleh jadi ada konsep. So itu teori, body besarnya. So kalau saya suka lah, kalau macam ni kan, ni kulit putih, ni kuning. So dalam teori wajib lah benda-benda yang saya sebut ni. Salah satu ke salah dua ke, okay. So yang mana kita boleh memudahkan lah. So bila sebut theoretical framework, okay, dia adalah explanation. You kena explain. Bila you dah nampak kan di hujungnya apa I nak kaji, kaitannya isu tu dengan yang apa I nak kaji, realitinya pula apa yang berlaku, so automatic you boleh explain. So teori juga akan menjadi explanation kepada yang you nak kaji tu, of previous. Siapa tadi tanya kan, so teori tu daripada kajian lepas je lah. Proven teori. So kita nak explain lah, kita ni dah ada satu proven teori ke, okay, ataupun mana-mana teori kajian lepas ke yang kita nak apply. Bukan dan. Okay. Expansion of previous proven theory that kita nak apply lah dalam kajian kita. So teori may apply in our research. Sebenarnya teori ni tujuannya untuk kita explain lah daripada kajian lepas apa yang kita dah kaji kan, okay, ke dalam kajian kita. Copying model tu maksudnya copy lah. Apa yang kita nak idea tu kan, yang kita nak ambil daripada kajian lepas, so kita nak masuk dalam kajian kita. Copying lah model tu. Kan sebab tu kena baca daripada yang lepas. Ada tak model-model kajian yang you nak masukkan dalam kajian you? You faham tak Haris? Ada tak mana-mana kajian yang you nak masuk dalam? Sebab tu bila kata siapa tadi kan, dia dah biasa nampak bentuk teori, dia akan faham lah bentuk tu. Sebab tadi saya explain teori sebagai model juga, dia adalah graphic presentation. So sebab tu saya tanya pernah nampak tak teori? Sebab ada yang kata pernah, saya accept dan assume semuanya pernah lah. Kalau kata belum pernah, saya akan cuba tunjukkan lah kan. Paling tidak kan saya kata tadi dia bercabang-cabang. Okay, you dah boleh bayang. Sebab saya tak boleh nak cakap, okay teori mesti bentuk dia begini. Sebab saya tak tahu ada yang masuk dalam bidang dalam saya punya audience ni. Okay, you punya bidang apa? Mungkin teori bidang ni bentuknya berbeza lah kan. So saya letak macam ni, tiba-tiba nanti you pun dah jadi pening dah. Jumpa supervisor bentuknya lain. Sedangkan saya cakap, okay artikel review, letters 3 hingga 5 tahun pun ada yang, kadang-kadang ada yang dalam live session
bidang. Sebab tu saya boleh bagi gambaran pun dia adalah graphic presentation. So model, it's a copy thing lah untuk kita apply dalam kajian kita. Cuma kita kena fahamkan lah apa dia tadi kata understanding fenomena, represent reality, baru kita boleh faham lah. Sebab tu bila kita faham, di hujungnya pun assumptionnya kita boleh gambarkan, oh di hujungnya I akan dapat bentuknya pula begini. Sebab tu kalau lagi cantik sesuatu kajian daripada teori tu pula, dia boleh structurekan pula dia punya expected outcome. Okay, untuk siapa-siapa yang belum ada proposal, this is the thing yang you kena nampak lah. Aku nak explain. Sebab tu dia sebut pasal explanation. So kadang-kadang bila kita masuk proposal, kita ditanya pasal teori. Masa kita bimbang, kita tak pernah pentingkan pasal teori. Masa kita viva, nanti defend akan ditanya lah. Sebab mungkin kita terlupa kan nak tulis ke, nak explain kan. Sebab tu saya kata saya buat bikin protesis tu supaya you tahu. Isi-isi yang you takkan tertinggal lah. Supaya kalau you menulis tu, you takkan lupakan lah. Untuk letak isi-isi yang sepatutnya. Sebab ada student dah lah tak tahu format menulis tesis tu kan. Setiap universiti pun tak sama, bidang tak sama kan. So you tak tahu pula format. You main tulis je asal kau tahu, oh bab 1 tu apa benda, bab 2, bab 3. Tapi tak tahu apa yang dimaksudkan dengan literature review punya bab kan. Chapter 1 tu apa yang perlu dikupas. Bab 3, 4, 5, 6 kadang-kadang kan. Sampai tak masukkan teori dalam tesis. Itu yang panel suka tu. Oh tak ada, I nak tanya lah. Okay. Sebab tu panel bukan kecam. Panel membantu untuk you explain dekat dia. So, sebab tu kat sini adalah explanation. Untuk you explain. Sebelum ditanya pun, you boleh terus explain dalam you punya tesis ataupun you ketika proposal lah. Kan? Tudung murah macam ni kan. Itu adalah mahal kan. Okay? Shopee je. Kan? Okay? So, bila you dah tahu semua benda ni, semua itu habislah. Bila kita memandang teori sebagai model ataupun framework. Sebabnya bila itu model, dia menjadi satu sandaran yang mungkin sama, mungkin juga berbeza untuk dimasukkan dalam kajian kita. Tapi gambarannya dia berbentuk dalam grafik. Tapi ada yang kata tak payah dalam bentuk grafik pun masih boleh jadi explanation. Sebab tu dia explanation tu terpulang nak grafik nak explain dalam sentence ke. Saya bercerita dari sudut pendapat mengikut berbagai bidang. So ada bidang yang dia kata tak apa, theoretical framework you don't have to make it in a graphic presentation pun it's accepted as a theory. Tapi ada juga bidang yang dia tak biasa kan dengan satu graphic presentation. This is theory. Terpulang. Tak jadi dalam statement, nak jadi dalam graphic presentation terpulang. Asalkan dia boleh explain lah tadi how to apply, how to assume apa yang you dapat. Okay, apa fenomenanya sampai you guna teori tu dan you boleh apply juga dalam reality lah. So yang dalam reality tu bila kita conduct study tu lah. Bila kita kutip data. Sebab tu kalau student tak faham kenapa kita buat research tu, dia semata-mata ingat kutip data present. Tu yang dia tak pernah fikir pasal teori tu. Dia berangan je kan. Nanti nak buat kajian ni. Orang Korea lah best semua kan. Ada berangan lain. Tesis tak boleh berangan. Sebab tu semua orang boleh buat kajian. Even wartawan tu pun sebenarnya bila dia tanya you je kan, apa pendapat awak tentang banjir, apa perasaan awak kan setelah menjadi salah seorang mangsa banjir. Bila dia tanya tu pun tu sebenarnya kajian kan, soalan. Sebab tu saya kata kalau you tak faham betul, semua orang boleh buat kajian. Tapi dengan ada teori ni lah yang menjadikan dia ada direction, dia ada assumption, dia ada realitinya yang kita kena fahamkan dulu sebelum di hujung itu kita tahu. Kita bukan setakat bertanya, tapi kita boleh discuss kenapa terjadinya banjir dan ramai banjir ketika ini yang ada dalam negara contohnya kan. So dia discuss. Itu yang membezakan juga antara reporter dengan sebab tu saya buat bengkel protesis tu supaya student-student yang dia punya misunderstanding dia yang terlalu banyak tu kan, dia tak faham apa itu, dia cuba buat satu hal, okay, dan buat pula tesis asal yelah yang dia faham tu kan, without knowing. Sebenarnya kita kena discuss dulu. Okay, banyak student yang problem. Kalau setakat masa proposal tu, kesilapan dia dah besar, dia hanya mempropose tajuk dia dan tiba-tiba lepas pula tajuk I. Okay, boleh jadi dua sebab lah. Salah satu mungkin sebab tajuk tu pun memang dah orang kata selalu lah trending kan. You pun dah reti cari artikel, you jumpa tajuk yang trending. Dan yang kedua mungkin tajuk you supervisor bagi lepas lah. Proposal lepas. Tapi bila nak conduct, tak tahu. Okay, sebab tu saya buat bingkai proposal juga untuk pastikan bila you propose, you memang dah faham tajuk you sampai hujung nak analisis, sampai nak discuss. Tiba hilang tu apa. Jadi kita tahu apa yang kita nak discuss, kita pun akan tahu berapa banyak lah rujukan
Yang kita kata, oh sekarang ni dah cukup dah rujukan aku ni kan. So kita boleh berhenti cari bahan. Bukannya doktor pun banyak bahan kan. Bahan rujukan, bahan bacaan yang saya kena baca. So dalam bagi protesis lah saya cover lah. Okay. Untuk you tahu berapa banyak bilangan bacaan ataupun bahan yang you perlukan. Kajian mengikut topik, kajian bidang masing-masing. Okay, seterusnya bila kita perlu melihat teori itu sebagai knowledge for practice. Okay. Theory as knowledge for practice. Kan, so tadi sebagai model. Sekarang ni kita kena faham dia sebagai knowledge. Okay. So tadi ada kata sebagai pendapat. Okay. Sebenarnya pendapat tu agak salah sikit, tapi kalau kata sebagai pemerhatian betul lah. Sebab tu bila kita buat eksperimen kan, pemerhatian. Ingat tak lagi masa sekolah dulu kan? Perkataan pemerhatian tu mesti ada dalam kita punya eksperimen ke, inference ke kan, kita punya segala macam lah yang kita setting dalam eksperimen kita tu. Kerana research adalah satu pemerhatian lah. Abang tengok TV3 ada umrah ataupun kuantitatif. Kat mana ni semua tengok. Science kan, practice. Jadi kita sebut pasal practice. Practice adalah secara operation. Okay, sebab tu saya cakap pasal eksperimen sebab ada yang mengatakan practice ni kita boleh define dia sebagai okay, tadi kan observation tu. Kita jadikan dia dalam bentuk basis. Ni ada hak yang pergi vaksin tanpa vaksinasi. Okay. Dan lagi satu kita nampak dia sebagai operation. Sebab ada orang Malaysia juga ya, tu orang negara kita dia. kena buat thesis, kita tak nampak dia sebagai Dia tertipu eksperimen lah. kalau kita tak masuk lab dan kita bukan student klinikal lah yang conduct kita punya research dalam makmal. Sebab tu tak semua orang buat research dia kena buat thesis. Sebab tu kan biasa buat bingkis. Saya akan tanya, you kena buat thesis ke atau you kena buat eksperimen? Okay, ataupun you kena masuk dalam lab. So kalau masuk lab buat eksperimen, saya bukanlah orang yang boleh ajar you dalam bingkis lah. Tapi kalau you kena buat thesis, yes, ini kita bercakap dari sudut menghasilkan research, adakan thesis. Okay, so ada orang yang buat dia punya research dalam bentuk eksperimen. Sebab tu practice boleh jadi observation terhadap eksperimen ataupun operation. So student yang buat thesis, dia sebenarnya buat thesis menggunakan teori sebagai knowledge untuk practice lah. Yang mana dia gunakan sebagai teori tu tadi, knowledge-nya diletakkan ke dalam operation. Yang you jumpa dalam kajian dan bahasa teori tadi lah sebagai framework tu. Sekarang ni dia dalam bentuk practice pula. Sebab tu tadi bila dah faham situasi yang sebenar, masalah yang sebenar, you akan boleh compare lah dengan apa yang berlaku secara operation. Sebab tu kena kutip data secara real. Tapi student tak faham. Kenapa kita kena kutip data, kena pula baca. Okay? Baca tu lain, kutip juga data. Sebab tu kena faham juga ada student yang primary data, secondary data pun dia tak faham. Sebab tu kita boleh buat thesis. Dia tak faham. Jadi jenis data. Data yang you kutip secara operation ni ataupun eksperimen kita dengan practice kan, itu adalah data yang primary tu. Yang kita baca tu adalah secondary kan. Itu secondary. Okay. So bila sebenarnya kita kan. Ada sampai 1,000 buat tu dia So teori dan juga praktis dia macam ni lah batang pokok. Sebab tu dikatakan asas tadi tu pusing kan. Sebab dia adalah body lah ataupun kata pokok punya batang. Dan knowledge berada di sini di atas kan. Okay. So tanpa teori dan juga praktis kita tak dapat hasilkan knowledge. Sebab tu kena buat thesis. So sebab di hujungnya adalah kita nak hasilkan knowledge mereka peringkat. Sebab tu juga dalam saya punya bingkil seawal degree dah boleh join. Sebab saya akan explain lah macam mana kita nak contribute melalui thesis menggunakan knowledge mengikut level lah. Okay, level degree, master, PhD. So kalau kata untuk PhD biasanya contribution to the knowledge. Itulah sebenarnya dia akan more deep, detail kepada contribution tu. Sejak kebelakangan ini turut memberi impak kepada industri umrah dan haji. Perjalanan untuk melakukan umrah telah ditangguhkan selama sebulan bermula 8 Juni lalu dan para jemaah yang telah ke sana harus menjalani ujian COVID-19 2 hari sebelum pulang ke Malaysia. Tanya kan, bukan nak buat payung macam ni. Pernah baca artikel pasal tu tak? Baru tanya tu je pun dia dah rasa macam tak pernah
lagi baca tak boleh lah. Datang dulu dengan tajuk, semua dengan praktis dulu. Bila rutin studio. Kan? Dan student full time pula, dia tengok teori banyak kan. Tapi tak tengok praktis. Itu dapatlah knowledge. Memang. So theoretical. Theoretical. Okay, maksudnya adalah something yang berasaskan assumption ataupun opinion. So tapi ada yang kata tadi kan, teori adalah assumption. Dia tak adalah kata opinion, dia tak adalah kata salah. Cuma opinion tu you kena faham opinion yang macam mana. Dia ni bila kita tanya definition, mungkin sebab dia jenis yang definition tu memang dia lah. Tapi when we talk about nak realkan dia tu, kan, untuk jadikan dia in real application tu, dia jadi macam tadi yang faham tu terus tak faham. Sama juga dengan dan easy lah. Tapi bila kita tengok tesisnya, dia tak menggambarkan ni. Tesis saya tu supaya you boleh gambarkan how deep you punya learning. Bila orang baca, siapa pula, jangan letak panel saja, jangan letak supervisor. Tu kadang-kadang mindset yang kita jaga. So siapa yang nak kaitkan lah apa kaitan mindset dengan tesis, boleh pergi kat kerjaan saja. Kesalahan mindset. Kadang-kadang student mindset dia terlalu cantik, narrow, diletakkan sampai buat tesis tu setakat tu lah. Dah geran, tak boleh lah. Ataupun buat tesis kan untuk supervisor yang dah faham, panel yang dah faham, salah lah. The best quality tesis yang bila mana orang yang bukan daripada bidang kita pun paling tidak lah sama jenis sains macam social science, pure science kan. So kalau kata paling tidak pun yang orang social science tapi bukan bidang you, kalau you social science lah, okay, orang boleh faham. Sebab tu saya buat personal coaching tu untuk menjadikan paling tidak kalau I nak tengok you tesis tu, walaupun I bukan dalam bidang tapi menggunakan teknik research, okay, pengalaman buat research, okay, saya boleh nilai lah quality tesis awak. Sebab tesis yang bagus bila orang yang zero knowledge dalam bidang you pun tapi masih dalam orang kata satu kumpulan sains yang sama lah. Kita bukanlah medic science ke clinical science kan, social science, okay, boleh faham, boleh understand apa yang you nak buat, apa yang you sampaikan. That is a good quality tesis. Tapi kadang student dia pandai explain je. You bayangkan kalau you jenis yang student pandai explain saja tapi tak pandai tulis. Kalau setiap penghasilan tesis tu tak perlu defend, macam mana? Kan? Okay? Sebab tu jugalah ada imbangan antara kita kena present dan kita kena menulis. Tapi banyak student dia tak tahu, dia nak defend tu, dia rasa nanti aku defend lah, pandai lah aku jawab kan depan panel, depan ni. Without knowing yang sebenarnya weapon adalah writing tu. So tu lagi bagus awak tulis dan boleh fahamkan panel, because I'm talking because I'm also mudah orang tak tanya you. Lagi mudah you nak elakkan soalan-soalannya. You pun sendiri tak boleh jawab. Biasanya pun kalau panel tu dia dah nampak you faham, dia takkan tanya soalan yang susah. Dan kalau kata susah pun bila you faham, you boleh jawab dengan mudah. Okay. So yang tu boleh masuk bengkel protesis untuk belajar menulis. Jangan menulis tu tak penting. Okay. Sama Ino tak ada karen kok. Nampak assumption dan opinion. Okay. Sebab tu juga ada orang panggil theoretical. Tadi kan kita cerita pasal theoretical. Ada yang samakan dengan hypothetical. Sebab tu ada kajian, ada hipotesis. So hipotesis ni tak semuanya penting. Tak semuanya perlu ada. Tapi sebenarnya kita boleh. Terima kasih Myra. So nampak komen awak dekat YouTube. Okay. Teori praktis betul. Okay. So sebab tu juga ini hanyalah sinonim. So jangan you ingat theoretical tu hipotesis, kajian I tak ada hipotesis pun you letakkan hipotesis. So kalau you nak faham apa itu hipotesis ni, you belum tahu, belum faham, minggu lepas lah baru je saja saya cover hipotesis tu apa, ciri-ciri hipotesis yang baru boleh faham lah bila mana tak perlu. Tapi ada kajian yang menggunakan hipotesis tu, nak faham hipotesis pun dia dah boleh adakan theoretical framework tu maksudnya. Okay. Dan yang seterusnya adalah perkataan theoretical ni, selain daripada hypothetical, kita ada perkataan lain macam academic, okay. Sebab tu juga ada orang kata theoretical lah. Kita punya subjek ni banyak teori lah. Sebab dia lebih academic lah. Compare tu dengan student bokeh kan. Student teknik, dia banyak practical. Ada banyak population, dia banyak practice. Tapi tak adalah kata tak ada teori. Tapi meaning secara akademik, itulah teori. Okay, sebab tu jangan ingat benda yang berlaku di depan mata tu kalau you tak check dengan secara akademik, benda tu boleh jadi tesis. Sebab dia adalah teori campur praktis jadi knowledge. Kan? Knowledge pula yang terhasil jadi syllabus tu. Kan kita ajar student. Okay?
And then kita boleh kadang-kadang panggil dia sebagai idealize. Tadi kan dah cakap kan yang awal tu teori sebagai model, sebagai framework sebab dia adalah idea lah. Okay. Dan seterusnya dia adalah fundamental. Ini semua adalah sinonim perkataan theoretical lah. Kalau kata susah sangat nak faham theoretical tu apa kan. Student boleh juga nak define definition yang betul-betul. Dia pergi bagi definition dalam bentuk fashion designer lah apa. I bukan student fashion designer. So if I understand dia punya sinonim ni mungkinlah you boleh gambarkan perkataan lain untuk theoretical. So fundamental and last sekali adalah doubtful. Okay. Tiba-tiba dia jadi banyak banyak pertanyaan lah. Kita tak lari daripada persoalan kan untuk buat kajian. So yes, menjadi banyak pertanyaan. So dengan teori jugalah kita belajar lah, ada banyak rupanya pertanyaan disebabkan oleh fenomena tadi, situasi tadi, isu tadi, problem tadi. Barulah kita nampak theoreticalnya, kan, ideanya, konsepnya, secara akademiknya, secara fundamentalnya apa itu. Okay. So theoretical knowledge, kan, kalau kata practical tu, semua orang tahu practical kan. Practical benda yang kita, sebab tu kadang-kadang student dia tak buat tesis tapi dia kena practical, dia kena intern. So benda tu perlu imbang. Apa yang you belajar secara teori dalam kelas tak sama dengan practical. Yang you kena faham benda yang sama lah buat tesis ni. Apa yang you nampak secara teori dia takkan sama dengan industri. Sebab tu orang yang bekerja di industri buat tesis. You nampak yang dalam industri tu belum tentu sama dalam teori. Sama juga dengan orang yang belum bekerja, dia nampak dalam teori saja tapi dia belum bekerja, dia tak nampak secara praktis. Tu yang dia kena pergi intern. Dia faham tak? Itulah teori. Itulah penggunaan teori dalam kajian. Perimbangan lah antara theoretical dan praktis dan juga jadikan dia knowledge. Okay. So theoretical knowledge, okay. Theoretical knowledge, okay. Dan juga practical knowledge. Okay, apa beza dia? Apa yang kita boleh sampaikan lah untuk faham lah penggunaan dia lah. So theoretical adalah know that, ataupun kita tahu. Sebab tu saya kata tadi, apa yang you belajar you tahulah. Okay, tapi bila practical knowledge adalah know how. Know how. Sebab tu saya cakap kalau full time kan dia tak pernah bekerja, dia hanya tahu know that. Rather than know how, selagi dia tak pergi practical. Untuk student yang belajar secara industri, dia akan banyak know how, tapi dia tak pernah mungkin ataupun kurang tahu tentang know that. Sebab tu nak tahu tajuk you ke, problem statement you ke, issue you tu, okay, relevan untuk diteruskan sebagai kajian, check dua-dua ni. Is that dan secara teori ada someone ke kan yang you tahulah know that kan dengan apa yang tengah berlaku secara know how. Okay, contohnya theoretical knowledge adalah I know that I can cook cake, I can bake a cake. Secara teori, tu saya cakap kadang-kadang student ni secara definition, teori you know benda tu secara definition. Secara practical untuk buat tesis tu ramai student buat mistake. Itu contoh tu. Secara theoretical knowledge, student bila sebut definition tesis. Tesis adalah sekian-sekian kan. Definition kerangka teori. So you pun cakap kerangka teori tu adalah theoretical framework. You define macam tu je. Itu hanyalah know that, belum know how. Kita nak know how ni ramai yang problem. Tu sama juga nak buat tesis. Jangan ingat benda yang depan mata tu setakat know how lah. Oh, I know kenapa dia jadi macam ni. Tapi tak check. Ingat betul. Itulah knowledge-nya yang perlu ada dalam teori know that. So contoh know that ni jadinya saya tahu I know I can bake cake kan. I boleh masak cake contohnya. Tapi bila know how secara praktikal, is that true lah you pandai. Jadi I know how to bake. So samalah juga dengan kajian. Is that yang you check secara pembacaan betul ke kan? Semua orang tahu nak buat kek. Oh betul kan. Tapi bila tengok secara reality, practicality-nya, yang kita nak kutip data tu nanti betul ke semua nanti orang tu pandai buat kek. Kan yang sebenarnya macam gitu. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Ya, betul Juliana. So you kena faham. So fenomena tu macam dalam situasinya sekarang you reti tak buat kek kan. So I know how to bake a cake. So kalau you know, is that betul
betul you punya cara. Sebab tu bukannya semua benda yang you nampak depan mata is that the exactly thing lah sebenarnya juga yang betul caranya. Sebab tu kalau dapat depan mata je terus nak buat isu, is that betul benda yang berlaku depan mata kita tu benda yang berlaku secara betul. Compare tu dengan orang yang baca teori saja. Is that true in the real practicalnya? Benda yang berlaku yang kita tahu secara that dari dulu, kita baca ke, kita belajar dalam kelas tu, benda yang jadi sama dan kita tahu orang yang praktis tu dia know how lah exactly buat benda tu. You faham tak? Itulah penggunaan teori dalam kajian. Saya dah cukup explain yang lebih mudah lagi. So kalau kita masih tak tahu lagi kan, nak cara cari lagi mudah pula kat mana teori yang tu masuk dalam bingkil protesis dan proposal. Kedua-duanya ada. Ikut situation lah yang mana diperlukan sekarang lah. Okay. So itu saya boleh bagi sampel macam tu saja. Sebab in my YouTube channel ni paling tidak basic dalam research method punya kelas. Sebab saya lecture dalam research method kan. So apa yang dalam bingkil is more than that lah. Because dalam bingkil adalah teknik. Teknik yang mungkin kalau cerita je dekat YouTube channel ni, research method ni semua lecturer sama je lah. Syllabusnya apa je kan. Tapi dalam bengkel cara saya. So dia tak akan sama dengan dalam YouTube channel ke TikTok ni. Okay. So yang ketiga kita melihat teori. Okay dah 3.20 lah. 3.29. Teori as a blueprint. Kan. Okay. So teori as a blueprint adalah sama lah macam model tadi. Guide. Okay. For making something. Guide untuk buat sesuatu. So, teori itu adalah guideline you. Susah sangat nak faham. Teori adalah guideline. Siapa yang menjadi guideline? Doktor buat cara buat literature review. Kalau nak tengok YouTube channel, saya cover kesalahan literature review. Tapi kalau nak masuk bengkel protesis itu yang literature review. Okay. So, teori as a blueprint adalah guide for making something. So, selain daripada kita mungkin tak faham lah kalau kita kata teori ni model ke, framework ke, konsep ke, dia adalah benda yang sama. Okay, yang kedua adalah teori tadi lah sebagai satu practical knowledge yang kita imbang dengan theoretical knowledge. Kan? Tapi now we have to look theory as a blueprint. Okay, so theory as a blueprint lagilah mudah sebab dia adalah guide untuk kita buat kita punya research ataupun paling tidak a design. So kalau you perasan pun yang theory as a blueprint dia sama macam theory as a model tadi lah. Design or pattern. Kan? Pattern that can be followed. Kita boleh follow je design tu. So, kalau you boleh bayangkan diri you fashion designer tu, you sketch tu kan. Kan mungkin ambil contoh daripada mana-mana fashion designer punya rekaan yang lepas, you modify jadi fashion you pun tak salah. Tapi kena dengan situasi yang betul lah. Kalau kata company ke ataupun tema kan fashion week tu perlukan sesuatu yang apa kita panggil neon kan, neon punya fashion, you kena cari ilham kan, ilham guideline. Okay, pattern, inilah fashion neon, kalau apa fashion neon ni. So bila kita nak buat research pun sama, kita kena tengok dulu lah orang-orang lepas ni kan, apa yang dinamakan tema kajian yang begini. So tema tu macam keyword lah. So nak belajar keyword dalam bengkel protesis supaya cari artikel tak salah. Ada student tema artikel dia tu pun, tema tajuk dia pun dia tak faham. Di ujungnya ada analisis baru perasan. Jadi silap lah. Awak nak kena kutip data semula, perasan yang semua salah, kutip data lagi. Sebab tu tengok submission dia dan tekan. Okay. So boleh join bengkel protesis saya untuk cover lah seawal yang boleh ataupun sekarang ni belum sampai lagi kan. Analysis chapter tu, discussion chapter tu dia boleh get ready lah nak cari artikel tu pun biar baca yang betul. Jangan ingat salah baca tak kacau you punya journey buat tesis lah. Sebenarnya kadang-kadang benda-benda macam tu dia tak perasan. Pada dia buat tesis baca-baca je lah. Keyword tu ataupun key concept. Yang kata konsep tu, key idea kajian kita tu kan betul lah. Itu dalam protesis. Okay. So bila kita bercerita pasal design, so kita juga bercerita pasal pattern kan. So dia akan jadi dia sebagai model tadi dia ada draw out. So pusing-pusing pun tetap yang macam tadi lah. Okay, teori sebagai model ataupun framework tadi. Okay, di hujungnya ada graphic presentation, ada draw up model. So meaning mesti kena nampak teori you bentuknya macam mana. Okay, presentationnya macam mana. Pula yang nak present dia dalam bentuk grafik ataupun statement. So sebab tu juga ada yang kata teori ni sebagai satu
statement terhadap observation lah. Kan observation fenomena tadi. So tanpa fenomena, tanpa situasi pun you tak nampak teori. Tapi jangan terus letakkan fenomena itu sebagai problem statement lah ataupun sebab you buat kajian. Kena check teori. Sebab tu juga tak salah nak cari tajuk gunakan minat. Saya dah pernah buat juga kat YouTube channel saya cara cari tajuk dan signifikan kajian. So boleh tengoklah tag saya Kapas. So minat, career, past study, syllabus. Itu adalah cara kita nak cari tajuk lah. Tapi kalau pun kita ada minat yang mendalam tapi teori tu tak related dengan tajuk kita, tak boleh buat seolah-olah you buat satu kajian yang suka-suka yang you shop sendiri. Teori pun tak ada. Kan? Tak ada guide pun nak buat. Jangan ingat you punya guide, own guide tu ataupun you punya own rekaan tu boleh kita kata this is proven. Sebab tadi pun teori sebagai apa tadi kan is a proven teori daripada teori yang lepas. Tanpa teori yang lepas kita tak boleh kata idea kajian kita tu proven. Yang memprovekan adalah teori yang lepas. Sebab tu teori tu pembinaan teori lepas ke ialah jangan buat satu teori macam kata belak you peringkat PhD kan. Tetap dia datang daripada yang lepas. Sebab tu student kalau dia tak faham lagi tu yang dia sibuk nak buat kajian tu yang terbaru, yang tak ada dalam kajian. Paling tidak pun bila dia lemah cari artikel, ni sesuai ni tajuk ni sebab tak banyak lagi kajian dibuat, tak banyak jumpa artikel. Lepas tu saya buat bengkel protesis tu untuk check lah yang teori ni tadi kan, untuk check juga artikel-artikel menggunakan key konsep idea kajian yang betul. Lalu you boleh keluarkan dengan problem statement yang betul. Kan baru boleh kata yes memang tak ada kajian ni. Bukannya tak jumpa banyak artikel, saya agak-agak je lah kan. Bila kita tanya kenapa problem statement kurangnya kajian, mana proof dia, mana proven teori dia. Tak tahu lah teori dia kan, tapi yang saya tengok artikel tak banyak jumpa. Bukan. Okay, dia kena teknik yang betul. Teknik yang betul untuk cari rujukan dalam proses. Okay. So yes dia adalah sebagai guide. Okay, so teori sebenarnya adalah guideline pula guideline. Kan. So tanpa guideline yang proven kita tak boleh lah. Okay, build, support kita punya study. Macam ni kita kena tengok dulu, saya cakap tadi kena tengok fenomena. Bukan boleh terus kata PhD menguji teori, tidak. Tapi level PhD dia punya contribution to knowledge lebih tinggi berbanding master dan PhD. Kan? So master PhD tu dia sikit je advance daripada degree. So kalau you ada problem ketika degree nak sambung master tu, dia akan kacau you punya jenis. Sebab tu saya punya bengkel, kenapa seawal degree? Supaya degree tu you dah belajar macam suara tu. experience yang bagus. Habis daripada saya punya bengkel, you pun apply benda tu, you dapat A minus. Ada student yang dapat level degree. Masuk bengkel saya dapat A minus. So kalau tak percaya boleh tengok dekat Telegram channel. Ada student yang screenshot hantar dia punya result dekat saya lah. Kan. Selepas join bengkel saya awal tahun lepas. Ni cerita tahun baru kan. Dah setahun dah ceritanya ada student yang dah dapat lah. Sebabnya dia tahu macam mana nak buat teori pula. Buat bengkel. Dia tahu cara nak buat tesis tu mengikut level lah join bengkel saya. Okay, dia memang tak sama lah. So you jangan letak teori mesti PhD mesti nak uji teori. Tidak. Kajian teori. Ada kajian yang dia memang menguji teori. Tak kisahlah you student degree ke master ke PhD. Yang membezakan adalah cara application. Macam mana you nak apply untuk peringkat lah. Kan? Ada sudut macam tu, dia anggap lagi tinggi lagi susah, betul. Tapi dari sudut kepentingan. Lagi tinggi peringkat, lagi tinggi lah. Kepentingan yang you kena nampakkan lagi dalam juga pengetahuan yang awak kena bawa. Sebab tu we talk about knowledge tadi tu. Sebab research memang tajuknya, research tu maksudnya adalah search for knowledge. Memang you kena cari knowledge. By looking for theory, sebenarnya you juga looking out for knowledge. Sebab tu tanpa knowledge yang mendalam, you takkan jumpa teori yang betul untuk kajian you. So saya cover benda ni dalam bengkel protesis saya. Supaya you tahu kat mana lagi knowledge yang ada selain artikel jurnal. Jangan ingat bila baca artikel jurnal tu saja, you dah boleh cover semua jenis knowledge yang you perlu untuk tesis. Sebab tu juga selagi tak jumpa teori ni, knowledge you untuk hasilkan kajian you belum mendalam. Terpulang macam mana you nak apply. Itu sebenarnya. Mengikut
problem, mengikut situation, mengikut fenomena. Sebab tu tak faham situasi sebenar secara teori, secara praktikal, okey? Kita takkan faham lah teori yang you nak pakai apa. Lepas tu saya cakap tadi, depan mata bukan tajuk yang sesuai terus untuk kita adapt sebagai topik, sebagai problem statement. Kena check dengan teori. Sebab tu juga datang daripada proses untuk cari tajuk, kita mulakan dengan teori, di tengahnya literature review, di hujungnya tadi kalau kata awal kita ada observation, ada situation, baru kita check semula. Yang depan mata tadi tu boleh tak kita jadikan satu isu untuk selesaikan masalah kita, masalah kajian kita. Ada orang dia letak observation kat atas kan. Okay, teori kat atas sepatutnya. Okay. Yang kedua adalah LR, yang ketiga adalah observation. Okay, so ada yang letak kat atas. Dia tak salah nak letak kat atas, tapi teori ni kena ada. Dia nak letak kat atas, boleh, teori kena ada. Tapi ada orang, dia ni dulu, teori entah ke mana-mana, LR lagi lah. Sebab tu saya punya yang ni, bengkel protesis. Kan? Okay. Yang teori ni dua-dua bengkel saya cover macam mana nak cari. Sebab dia memang penting, proposal ke, kajian ke, tesis ke, kena ada teori. Tapi tanpa LR yang cukup, macam mana nak cuba teori? Tu dalam protesis. So dalam proposal perlukan teori, tapi kena ada LR. Sebab tu saya kata kalau student yang belum ada tajuk, kena masuk dua-dua, sebab dua-dua bengkel saya cover lah. Maksudnya untuk cari artikel guna LR yang betul, itu protesis. Untuk hasilkan proposal, kena tahu teori kat mana, gap kat mana, problem statement macam nak buat, macam mana nak cari gap, itu dalam proposal. So you nak masuk kedua-duanya dalam satu hari yang sama pada hari Sabtu pun boleh. You nak masuk salah satu dulu pun boleh. Cuma ada minggu mungkin yang saya tak buat tu, itu pasal tunggulah, okey? Macam mana tu? You nak buat kajian tapi tak tahu kajian analisa tu macam mana. So kadang-kadang juga student, biggest mistake dia, kalau saya kata minta tengok teori tu kena betul. You start tu kat situ mesti you tak tahu teori. You dah tahu teori kajian you apa. Siti Nur Aidarina. Kadang-kadang bila you tak tahu analisis apa you nak buat, tu maksudnya teori you pun tak kuat. Betul tak saya cakap? Dah jumpa teori belum? Okay. So, bila kita dah tahu teori itu sebagai model, framework tadi sebagai apa yang kedua? Theoretical knowledge ataupun practical knowledge, okay? Yang hujungnya sebagai blueprint, automatik kita akan tahulah teori adalah guideline, teori adalah asas kajian kita, idea kita nak buat macam mana, kita nak display dan explain kita punya kajian macam mana. So yes, okay. Tu saya kata tadi kan, betul. Siapa-siapa, sebab tu saya kata saya galakkan untuk masuk LinkedIn saya lah. Ada student dia propose tajuk tu, kadang-kadang tajuk tu supervisor, kadang tajuk tu semua dah banyak dekat artikel jurnal, tapi dia tak cari teori, tu yang kadang-kadang tajuk pun lepas. Sebab tu saya buat yang mula-mula LR ni, sekarang dah batch sampai 36 Sabtu ni. Dulu saya rasa saya ada satu bengkel je dulu. Okay, tiba-tiba student yang dah masuk sini, dia kata saya perlu juga ilmu bengkel proposal lah, sebab tak reti nak buat problem statement sebagainya, tu saya buat proposal. Dalam protesis pun saya ajar apa itu teori, dalam proposal pun saya ajar apa itu teori. So ikutlah you problemnya sekarang kat mana, you tengah menulis tesis ke ataupun sebenarnya you tengah nak buat proposal. Sebab tanpa teori, pembinaan teori tu you susah lah. Kan? So teori ni nak dibina ada caranya, nak dicari pun ada caranya. Tapi cara saya lah, dia jadi special recipe lah. Dalam bengkel tak sama. Nanti kalau saya ajar kat sini kan, tugas saya ajar lain. Sebab tu kadang benda yang saya boleh terus je share, tak ada pertelingkahan ke kesalahpahaman ke antara pelbagai pihak, pelbagai pendapat. Sebab research ni ikut pendapat kan. Nanti akan jadi percanggahan pula kat sini, dia bukan dia jadi cerita nak mengajar, dia jadi gaduh lah kan. So dah masuk dalam bengkel, kita belajar sama-sama teknik saya. Okay. Tu dalam bengkel. Kan saya boleh ajar sebab yang basic ni, semua audience ni, audience yang secara random lah, semua memang niat nak belajar research method. So untuk bengkel tu niatnya dia nak lebih lagi teknik. Teknik saya lah. Lain orang lain teknik dia. Okay. So di hujungnya kena tahu kat mana nak apply teori. So you buat kualitatif ke, kualitatif, di hujung kuantitatif ke, ataupun mixed method. Tulislah, cari dua teori. So dah ada contoh tadi kan, mistake tu kan, yang mana saya tak tahu analisis nak buat apa. Macam mana tu you nak buat kajian tak tahu. Kalau you faham maksud teori tu sendiri pun tadi, you nak design baju apa pun you dah jelas kan. Kita fashion designer kan, sebab tu saya bagi
kenapa dia punya contoh tu adalah fashion designer. Sebab fashion designer pun dia nak design baju, dia dah tahu dah material apa dia nak pakai untuk baju tu. Kan? I nak pakai baju, kan, I nak pakai kain cotton, I nak pakai kain pleated, I nak pakai kain songket, kan? I nak jahit macam mana? I nak jahit moden, I nak jahit sengit, itu. Sebab tu bila kata tak tahu analisis dia, saya dah boleh terus dah. Pandangan ni mesti tak tahu teori. Sebab the way you design research you adalah bergantung pada teori dia guideline, dia pattern. Kalau kata kita ni sebagai seorang yang pergi travel, teori ni macam kita punya map, okay? Teori ni macam kita punya kapal layar tu, okay, sail tu, dia punya sail, kapal layar, arah dia, direction dia. So meaning kat situ direction kajian pun masih kucak-kacir. So jangan anggap bila you punya proposal tu dah diterima, boleh diterima. So banyak situation yang student kadang-kadang dia tak pernah kisah pun apa tu teori. So awal propose tajuk memang boleh diterima tapi banyak amendment. So sebab tu saya buat bengkel proteksi supaya pemikiran you nak sediakan tajuk bukan fikir dah cuba sediakan banyak tajuk, ni dah tiba semester sekian nak kena present lah, present without knowing lah sebenarnya apa yang kita kena sediakan seawal proposal sampai hujung kajian kita punya journey tu semua. Okay, so ingat dalam setiap kajian jenis dan juga apa you punya approach lah. Okay, so siapa-siapa yang boleh minat tadi ada masalah-masalah yang saya sebut tadi semacam itulah. I ada problem ni kan, boleh lah join bingkit yang saya anjurkan. Tak mahal pun satu, bingkit RM50 saja. Dan kalau kata masa dah tak mencukupi ni kan, nak join bingkit wagai, I dah siap pun draft, nak minta siapa check tak ada kan, boleh lah untuk check tesis. Dan juga kalau kata dah tulis, dah check tu rasa macam tak puas hati kan, nak dengar pula saya komen, tu personal coaching. Semua tu boleh saya minta bayu. Ataupun kata belum berkesempatan untuk join bengkel Sabtu ini, nak join yang akan datang, nak tahu slot tu dekat Telegram channel. Ada banyak lagi lah sebenarnya faedah join Telegram channel. Okay? Dan juga nak menonton video-video yang dah terlepas, boleh saya. So itu sahaja. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok saya akan sambung lagi live session ini. Dan kalau tidak, pun saya akan update lah dekat Telegram channel hari apa, pukul berapa dalam minggu ini juga. So itu sahaja. Terima kasih di atas